Assalamualaikum. Saya Muhammad Ridwan dengan nombor matrik 18 BT02-030 akan membentangkan mengenai latar belakang Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mempunyai nama penuh iaitu Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Gelaran beliau ialah Abu Al-Hasan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 260 Hijrah bersamaan 874 Masihi di kota Basrah dan merupakan keturunan yang ke-9 daripada sahabat Nabi iaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau ini merupakan seorang tokoh ulama kalam dan pengasas mazhab usul yang mengambil sempena namanya iaitu Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah. Pada ketika ayahnya meninggal dunia, beliau telah diamanahkan untuk dijaga oleh Zakaria bin Yahya Al-Saji, iaitu merupakan seorang tokoh ulama fiqh Syafi'iyah. Dikatakan juga pada usia lebih kurang dia 10 tahun, beliau telah dipelihara oleh Abu Ali Al-Jubbai di kota Basrah yang dengan berdasarkan cerita menyatakan ibunya berkahwin dengan Al-Jubbai dan beliaulah yang telah membesarkannya. Kemudian Al-Asy'ari terus menjadi penganut Mu'tazilah selama hampir 30 tahun. Maknanya daripada dia kecil sampai sehingga dia mencapai usia 40 tahun. Oleh kerana kefasihan dan umurnya, Al-Jubbai selaku ketua mazhab Mu'tazilah di kota tersebut memilih Al-Asy'ari sebagai penggantinya dalam perbahasan. Beliau Al-Asy'ari merupakan salah seorang anak murid Al-Jubbai yang terbaik dan mungkin bakal menjadi pengganti kepada Al-Jubbai seandai beliau tidak meninggalkan mazhab Mu'tazilah dengan memasuki golongan Ahlul Haq wa Ahlus Sunnah ataupun Ahlul Hadis. Aliran ini dianutinya sehinggalah beliau berusia 40 tahun. Dan tidak sedikit pun daripada umurnya digunakan untuk mengarang kitab-kitab pencerdikan Mu'tazilah yang berlaku pada tahun 300 Hijrah ataupun 912 Masihi. Kemudian beliau telah berpindah ke Baghdad dan meninggal dunia di sana pada tahun 324 Hijrah bersamaan 936 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahid bin Muhammad Nazhar 18 BT02-025. Saya akan teruskan dengan pemikiran Al-Asy'ari. Dari sudut sifat, Al-Asy'ari mengakui sifat-sifat Tuhan seperti wujud, qadim, baqa', wahdaniyah, sama', basar, kalam dan seterusnya, sesuai zat Tuhan itu sendiri dan sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Manakala dari sudut kekuasaan dan perbuatan manusia, Al-Asy'ari mengatakan bahawa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu tetapi berkuasa untuk melakukannya. Dari sudut melihat Tuhan pada hari kiamat, Al-Asy'ari mengatakan bahawa Tuhan dapat dilihat tetapi tidak menuntut cara tertentu dan tidak pula arah tertentu. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan dari sudut dosa besar, Al-Asy'ari mengatakan bahawa orang mukmin yang mengesakan Tuhan tetapi fasik, segala-galanya hanya terserah kepada Allah, kerana hanya Allah yang mampu membalasnya, sama ada menyeksa hambanya atas kefasikan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Najihah binti Zakaria, 18 BT02-023. Kita terus kepada latar belakang Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah merupakan mazhab ilmu kalam yang terdiri daripada para pengikut Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Sepanjang 2 dekad terakhir daripada hidupnya, Al-Asy'ari dikatakan berjaya menarik ramai pengikut dan dengan itu mazhab ini diasaskan. Ajaran mazhab baru ini sentiasa terdedah kepada serangan daripada berbagai-bagai penjuru. Walaupun menghadapi tentangan, golongan Al-Asy'ariyah
beransur-ansur menjadi mazhab yang dominan di tanah Arab dalam kekuasaan Bani Abbasiyah, khususnya selepas zaman Al-Ma'mun dan juga di Khurasan. Menurut pandangan golongan pengikut Ahmad ibn Hanbal Al-Hanabilah, hujah akal yang digunakan oleh Mu'tazilah dianggap bid'ah yang mesti ditolak. Ini bererti metodologi yang diimplementasikan oleh Al-Ash'ari turut sama mendapat tentangan daripada mereka. Bagaimanapun, kira-kira pada zaman Al-Sanusi, walaupun Al-Ash'ari dan tokoh-tokoh besar lain dalam mazhabnya disanjung dan diterima, namun begitu, tokoh-tokoh ulama kalam tidak lagi menganggap mereka termasuk dalam golongan Al-Asyairah. Secara umumnya, dari segi fiqh, mereka menganuti mazhab fiqh Al-Syafi'i kerana Al-Ash'ari selaku pengasasnya menganuti mazhab fiqh yang sama 32, manakala golongan Al-Maturidiyah adalah bermazhab Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Luqman Hakim bin Ahmad Takhiruddin. Nombor metrik 18BT 02028 daripada kelas BT 02, yang mana saya akan meneruskan tajuk yang berkenaan dengan aliran Al-Syariah. Okey, saya akan berfokuskan kepada ciri-ciri, yang mana ciri-ciri penganut aliran Al-Syariah terbahagi kepada 3. Okey, ciri yang pertama ianya lebih kepada mereka berfikir sesuai dengan undang-undang alam dan mereka juga mempelajarinya itu. Itu untuk ciri yang pertama. Dan ciri penganut yang kedua adalah iman adalah membenarkan dengan hati, amal perbuatan adalah kewajipan untuk berbuat baik dan terbaik bagi manusia, dan mereka tidak mengkafirkan orang yang berdosa besar. Itu adalah ciri yang kedua. Dan ciri yang terakhir, iaitu ciri yang ketiga, adalah kehendak Tuhan dalam konsep Asy-Syariah terletak pada kehendak mutlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Azizan, bernombor matriks 18BT02024. Saya akan membentangkan tentang perbezaan pemikiran dengan Al-Ash'ari. Kalau kita tengok pemikiran Mu'tazilah mentafsirkan ayat-ayat Al-Mutasyabihat dengan istilah-istilah yang berunsur fizikal, iaitu jisim. Sebagai contoh tafsir, ia digunakan kepada Allah seperti tangan, wajah dan duduk di atas arash. Kalau kita tengok pemikiran Al-Ash'ari, dia mengatakan bahawa semua perkara tersebut hendaklah diterima bukan dari segi kiasan. Bermakna ia adalah sifat-sifat Allah tanpa perlu bertanya bagaimana. Bagaimanapun, Al-Baghdadi dan Al-Juwaini, dia mentafsirkan tangan yang dimaksudkan itu adalah secara kiasan, tashbih. Tangan sebagai kuasa dan wajah adalah sebagai dhat ataupun wujud. Dan ia juga menjadi sikap kebanyakan golongan Al-Asyairah. Nama saya Nur Atika binti Mak Nawel, nombor matrik 18BT02022. Saya akan menerangkan tentang perubahan dalam pemikiran Al-Asy'ariyah. Menjelang pertengahan abad ke-5, perubahan telah berlaku dalam metodologi kerana teologi Islam telah menerima perubahan metodologi daripada tokoh-tokoh ulama seperti Al-Baghdadi, Ibn Hazm Al-Razi, Al-Ghazali, dan juga daripada ahli-ahli falsafah seperti Al-Farabi, Ibn Sina dan lain-lain. Aliran-aliran pemikiran lain mengambil bentuk pemikiran falsafah dan berpegang kepada akal dalam persoalan yang sama. Keadaan ini mendorong Al-Ash'ari menggunakan hujah akal untuk menentang aliran-aliran lain bertujuan untuk menjaga Al-Sunnah. Dari zaman ini dan seterusnya, cara berhujah Aristotle dan metafizik Plato baru yang lain diserapkan dalam ajaran golongan Al-Asyairah.
Ajaran-ajaran ini dengan begitu cepat menjadi lebih bersifat intelektual dalam keadaan yang tidak begitu sempurna. Akhir sekali, mereka tidak lagi terikat dengan metodologi yang diasaskan oleh Asy'ari, tetapi secara beransur-ansur berubah kepada ciri-ciri pemikiran Mu'tazilah atau falsafah. Perubahan dalam aspek-aspek pemikiran mereka boleh dikatakan turut sama mengubah aliran Al-Asy'ariyah, sehingga pada abad-abad seterusnya, aliran ini tidak lagi dikenali sebagai Al-Asy'ariyah, tetapi bertukar kepada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hafizah binti Syandul Midano, nombor matrik 18 BT 02021. Perubahan nama dengan kemunculan Asy'ari, nama atau aliran yang diberi kepada mereka ialah mazhab Asy'ariyah. Menurut Al-Syarastani, istilah Ahli Al-Sunnah Al-Jamaah hanya timbul setelah Asy'ari melibatkan diri dengan golongan Al-Sifatiyah. Perubahan dalam aspek-aspek pemikiran mereka boleh dikatakan turut sama mengubah aliran Asy'ariyah hingga pada abad seterusnya. Aliran ini tidak lagi dikenali sebagai Asy'ariyah, tetapi telah bertukar kepada aliran Ahli Al-Sunnah wal Jamaah. Faktor-faktor perkembangan, Asy'ari kini menjadi tokoh termuka yang disanjung khalifah, para ulama fiqh serta orang ramai sebagai tokoh ilmu kalam mereka. Beliau memberikan sumbangan besar menerusi sistem logiknya untuk mempertahankan teologi ortodok bagi menentang konsep-konsep rasional Mu'tazilah. Akidah Asy'ari dipaksa untuk diterima oleh golongan ortodok tanpa soal. Semua soalan dianggap dosa yang tidak diampunkan bila kaifah diteruskan oleh Asy'ari dan alirannya. Selama 250 tahun, Islam mengalami perubahan besar. Ibnu Asakir menyebutkan bahawa Asy'ari merupakan ilmu tokoh kalam yang pertama mutakalim bilisan yang berhujah dengan aliran Mu'tazilah dan rasionalis dan puak-puak yang dianggap menyeleweng dengan logik mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzuddin Hakim bin Rizan. Nombor matrik saya 18 BT 02029. Antara faktor perkembangan ialah aliran Al-Asy'ari dan Asy'ariyah. Ciri-ciri golongan ini tidak susah dan menepati kehendak orang ramai berbanding dengan golongan Mu'tazilah. Yang kedua ialah kebangkitan golongan Turki Saljuk yang berkuasa di Iran dan Baghdad. Mereka menerima pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Mereka juga merupakan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, oleh itu mereka diterima. Yang ketiga ialah Mu'tazilah dan pemikiran yang sealiran dengannya ditolak. Secara tidak langsung, aliran Syiah juga ditolak. Kenapa? Kerana golongan Mu'tazilah, kerana ajaran Mu'tazilah diambil daripada Abu Hashim, iaitu cucu kepada Ali bin Abi Talib dari sebelah anaknya Muhammad Al-Hanafiyah.